Baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah buka majlis ya, alhamdulillah. Baik, pertamanya Ustazah nak ucapkan terima kasih kepada Puan Juriah. Puan Juriah tak ada dah luar seketika Subhanallah. Seterusnya yang Ustazah hormati, sahabat-sahabat dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Makmuriyah, Kampung Kayu Arah Damansara. Betul alhamdulillah. Seterusnya sahabat-sahabat kelas mengaji yang Ustazah difahamkan, subhanallah, ada dalam 120 pelajar ataupun yang menyertainya, peserta yang menyertainya. Tapi yang hadir pada hari ini macam 2000 je ni. Masya-Allah. Baik, ala kulli alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala bi ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Alhamdulillah ala bi ni'matil iman. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman. Alhamdulillah ala bi ni'matil hidayah. Segala puji bagi Allah. Terima kasih wahai Allah atas nikmat hidayah yang telah Engkau kurniakan kepada kami sehingga ke hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita hidayah dalam bimbingan agamanya untuk sama-sama kita mencapai keselamatan hidup di dunia dan juga kebahagiaan yang hakiki yang kita nak kejar hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada apa yang kami ketahui illa ma 'allamtana. Melainkan apa yang Allah ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sama-sama kita beristighfar 3 kali dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita berada dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, muslimat-muslimat. Boleh tak Ustazah nak mengambil juga kesempatan yang ada pada hari ini untuk sama-sama kita gunakan manfaat peluang. Allah dah pertemukan kita bersama-sama pada hari ini. Allah kumpulkan kita pada hari ini. Sama-sama kita ambil peluang untuk kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestin khususnya di Gaza. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kekuatan buat tentera-tentera yang sedang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan buat saudara-saudara, sahabat-sahabat, saudara kita di Palestin, ya, subhanallah, yang pada ketika ini sedang bertarung nyawa, sedang menumpah darah, kehilangan ahli keluarga, terputus segala bekalan elektrik, bekalan air, bekalan internet, subhanallah, bekalan makanan, ya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta dan sebagainya. Jadi subhanallah, mengambil kesempatan pada hari ini
Mungkin ada yang hadir pada hari ini, ya, mereka inilah orang yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang Allah kasih, orang yang Allah cinta. Dan mereka-mereka inilah orang yang dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita membaca doa Qunut Nazilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita dan mengangkat doa kita. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Wahai Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, ya Allah. Dan kami berlindung denganmu dari segala kejahatan-kejahatan mereka, ya Allah. Wahai Allah, hancurkan kumpulan mereka, ya Allah. Wahai Allah, pecahkan pakatan mereka, ya Allah. Wahai ya Allah, leburkan pendirian mereka, ya Allah. Ya Allah, musnahkan, ya Allah, musnahkan langkah mereka, ya Allah. Wahai Allah, Engkau cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka, ya Allah. Wahai Allah yang maha memaksa, Allah ya Jabbar, Allah yang maha perkasa, Allah ya Muntaqim, Allah yang maha membalas. Ya Allah ya Khabir, ya Allah ya Kabir, ya Allah ya Alim. Ya Allah yang turunkan kitab, Allah yang gerakkan awan, Allah yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, ya Allah. Kalahkan mereka, ya Allah. Kalahkan mereka, ya Allah. Wahai Allah, seperti mana Engkau menghantar para malaikat untuk memenangkan perang Badar, Engkau hantarkan jugalah, ya Allah, tentera-tenteramu di kalangan para malaikat untuk membantu saudara-saudara kami di Palestin, ya Allah. Wahai Allah, kami bertawassul dengan Nabi SAW, ya Allah. Di kalangan kami pasti ada doanya yang tidak ditolak oleh-Mu, ya Allah, kerana kecintaanmu kepadanya, ya Allah. Ya Allah, turunkan bantuan kamu kepada penduduk Palestin, tentera Palestin, ya Allah, seperti mana Engkau menurunkan bantuan malaikat kepada tentera Badar. Ya Allah, kami mohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Engkau turunkan bantuan ketenteraan kepada penduduk Palestin, wahai Allah, daripada langit, daripada bumi, daripada sisi kami, ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa kami, ya Allah. Makbulkan segala doa kami, ya Allah. Tunaikanlah segala permintaan kami, ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya, alhamdulillah, Allah izinkan lagi kita bernafas pada hari ini, menghirup udara segar, menghirup udara oksigen yang Allah kurniakan kepada kita segala nikmat, ya, nikmat beribadah, nikmat bangun tidur, nikmat sihat, nikmat dapat makan, nikmat dapat berpakaian, nikmat dapat berbelanja, nikmat dikasihi dengan orang sekeliling kita. Sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Kerana terlalu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah izinkan kita hadir atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak masjid ataupun surau, ya, merupakan salah satu peluang dan ruang kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikah akan melebarkan sayapnya memayungi orang-orang yang hadir majlis ilmu. Inilah peluang dan ruang kita untuk bermuhasabah, untuk diperingatkan, untuk berdoa. Kerana antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang diaminkan oleh para malaikat. Jadi subhanallah, ya, bila mana Allah izinkan kita hadir majlis ilmu, maka pujilah Allah. Ucaplah syukur, ucaplah alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab subhanallah tuan-puan, hidayah ni kita tak boleh nak beli tuan-puan. Orang yang duduk tepi Nabi 10 tahun pun tidak mendapat hidayah Allah. Siapakah dia? Kisahnya bapa saudara Nabi, Abu Talib. Nabi anak yatim, betul? Orang yang menggantikan posisi seorang ayah, ya, di sisi Nabi SAW, yang Nabi dapatkan kasih sayang daripada sosok tubuh ayah, adalah bapa saudara Nabi SAW, iaitulah Abu Talib. Subhanallah, menangis Nabi di akhir hayat Abu Talib ini. Abu Talib tidak mengucapkan hanya 2 kalimah sahaja, iaitulah dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Tuhan itu Allah, Tuhan yang Esa, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Di akhir hayat Abu Talib, menangis Nabi seakan-akan sahabat menyebutkan bayi kecil sehingga basah janggut Nabi. Maka subhanallah, Allah pujuk Nabi, Allah tegur Nabi, Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak dapat beri hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Akulah Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka bila mana tuan-puan Allah izinkan kita untuk mendalami ilmu, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa itu tanda kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Maka alhamdulillah. Itu yang pertama. Subhanallah, muslimat-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustazah pergi lebih jauh tentang topik kita pada hari ini, izinkan Ustazah untuk memperkenalkan diri. Boleh ke? Mungkin ada yang di kalangan yang hadir pada hari ini, kita belum bertentang mata, bersua muka, belum bertaaruf. Jadi dengan izin Allah, pertemuan yang Allah izinkan ini kerana Allah, dan perpisahan sebentar lagi pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, nama diberi oleh ibu dan ayah tercinta Raudatul Jannah binti Muhammad Razli. Boleh panggil Raudah, boleh panggil Jannah pun tak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau nama pentasnya lebih mesra dikenali Ustazah Raudah Razli lah, ya. Double R, Raudah Razli.
Alhamdulillah. Double R, ya. Ustazah double R, jangan panggil contoh pula kan. Masya Allah, Ustazah dibesarkan di Shah Alam saja, Seksyen 13. Dan setelah berkahwin dengan suami yang ganteng, Alhamdulillah. Bahaya tu sebab dia hadir kan. Alhamdulillah. Maka kami tinggal di Puncak Alam, Alhamdulillah. Subhanallah, dahulunya belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA, dalam bidang komunikasi, minor pengajian Islam. Dan kini sedang menyambung pengajian master dalam Islamic Studies, Islamic Contemporary Islamic Studies di Universiti Teknologi Mara, Alhamdulillah. Dan kini berkhidmat di salah sebuah NGO, Pertubuhan Safa Prihatin Malaysia. Dalam masa yang sama, Alhamdulillah, ditaklifkan pada tahun 2018 dengan izin Allah menjadi juara dalam pertandingan pendakwah muslimah anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dan juga TV Al-Hijrah. Dan setelah itu dengan izin Allah diberikan amanah untuk mengajar beberapa tempat kawasan masjid surau, kelas mengaji Al-Quran dan Fardu Ain, juga beberapa kelas-kelas fiqh wanita di beberapa buah masjid dan surau, Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dan subhanallah, itulah sedikit tentang diri ini. Panjang umur, murah rezeki, insya-Allah kita bermuamalah lagi dan berkenal dengan lebih dalam. Dan saya mengharapkan dapat juga mengenali perempuan yang hadir pada hari ini, insya-Allah, dengan lebih dekat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan supaya circle yang baik ini dapat sama-sama kita hidupkan dan kekalkan. Dan kita mengharapkan sahabat-sahabat yang baik yang hadir pada hari ini yang dapat menarik kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang paling kita harapkan, ya. Subhanallah. Jadi muslimat-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ustazah diamanahkan oleh pihak Biro Muslimat Surau, Biro Muslimat Masjid, Alhamdulillah, untuk membawa tajuk sejauh mana akrabnya kita dengan Al-Quran. Bila kita baca tajuk ni ataupun kita dengar tajuk ni, sebenarnya ia merupakan satu slot, satu sesi muhasabah ataupun refleksi ataupun semak diri. Ya, sejauh mana, tanya diri kita, sejauh mana aku ni akrab dengan Al-Quran? Adakah sejauh yang jauh? Ataupun usaha untuk mendekati? Ataupun kita di kalangan golongan Ahlul Quran, orang-orang yang cinta Al-Quran dan bagaimana? Jadi subhanallah, muslimat-muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memenuhi objektif ataupun KPI dalam kita nak membawa tajuk ini, dalam kita nak memahami tajuk ini, ustazah akan datangkan 10 persoalan. Ya. Jadi subhanallah, soalan-soalan ini yang ustazah mengharapkan, termasuk diri ustazah sendiri yang bercakap ini khususnya, sama-sama kita menjawab pada diri kita sendiri. Adakah kita dapat menjawab 10 persoalan ini untuk mengikuti ataupun untuk menilai sejauh mana akrab kita dengan Al-Quran ini, subhanallah. Ya, dah bersedia ke? Dah bersedia ditanya dengan 10 soalan? InsyaAllah siapa yang dapat banyak jawab, kita bagi dia buah anggur kat belakang. Siapa yang bawa tu, alhamdulillah. Masya-Allah, puan-puan, muslimat-muslimat dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan yang pertama. Macam kuis pula kan. Jeng. Apa itu Al-Quran? Subhanallah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Malah mungkin yang hadir pada hari ini dah berumur mencecah 60 ke 70 tahun. Tapi subhanallah, kita hanya membacanya asbab kerana terikut-ikut, asbab kerana kawan ajak, asbab kerana orang suruh, asbab kerana tak nak nampak macam kita ni ketinggalan zaman. Tetapi sebenarnya rupa-rupanya diri kita ini belum benar-benar mengenali Al-Quran. Tuan-puan, nak datangkan rasa cinta, rasa kasih, rasa rindu nak baca Al-Quran, kita kena betul-betul kenal Al-Quran dahulu. Sama juga kalau kita nak datangkan rasa cinta dengan suami kita. Ya? Rasa rindu, rasa kasih.
Kita kena kenal dia betul-betul. Betul? Ada orang yang kata, Ustazah sebab saya kenal betul-betul lah saya dah tak cinta dengan dia. Dah terlebih kenal rasanya kan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-puan, kita nak hadirkan rasa sayang kepada seseorang, rasa sukakan sesuatu benda ataupun barang. Kita perlu benar-benar mengenalinya, barulah akan hadir perasaan tersebut. Ya, kita nak sayangkan anak kita, nak sayangkan ibu dan ayah kita. Pastinya kita mengenali mereka, jasa mereka, kelebihan mereka, apa yang mereka boleh beri pada kita, bakti apa yang mereka boleh berikan kepada kita, subhanallah. Maka sama juga konsepnya dengan Al-Quran. Nak datangkan rasa rindu baca Al-Quran, hari-hari baca Al-Quran, bersemangat baca Al-Quran, pertama sekali kenali apa itu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Siapa boleh jawab? Dia boleh balik awal. Subhanallah, 10 markah. Kalamullah. Tadi saya dengar mu'jizat, 10 markah. Catik 10 markah. Siapa dapat banyak jawab, kita bagi hadiah. Hadiah apa lagi? Air teh tarik saya tengok tu. Ya ke teh tarik? Oh betul biasanya macam tu lah ya. Subhanallah. Al-Quran kitabullah. Kalamullah. Nurullah. Cahaya Allah. Sebut kalamullah. Kalam ni apa? Kata-kata. Kata-kata daripada siapa? Allah Jalla Jalaluh. Kalam Allah. Diumpama naskah cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tuan-puan. Subhanallah, berbunga-bunganya kita kan. Kalau pasangan kita, khususnya waktu kita mula-mula nak bercinta dulu, diberikan kita surat cinta. Dulu, zaman dulu puan-puan mungkin surat cinta lah kan. Bubur bedak, tiup. Rasa lagi tak? Nostalgia sangat, Masya Allah kan. Zaman sekarang ni dengan WhatsApp dan sebagainya, ya. Subhanallah, berbunga-bunga kita nak baca kata-kata cinta itu. Sebab kerana apa? Sayang kita dengan sipulan tersebut. Maka subhanallah, ketahuilah bahawa Al-Quran naskah cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, yang dapat menerangi daripada gelapnya dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dapat menerangi kubur kita bagi orang-orang yang rajin membacanya. Subhanallah. Dan Al-Quran yang kedua, mu'jizat teragung, terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, ketahuilah mukjizat Nabi ni banyak. Beribu, tuan-puan. Subhanallah. Tapi mukjizat yang terbesar, teragung, termulia, teratas, tertinggi, ianya adalah Al-Quran. Subhanallah. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Allah, adalah Al-Quran. Ya. Dan yang ketiga, Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk kepada sekalian manusia. Al-Quran ini rujukan kita, tuan-puan, panduan kehidupan kita. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Nabi kata, aku tinggalkan kamu dua perkara selagi mana kamu berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kamu sesekali tidak akan sesat barat. Iaitulah dia apa dia? Kitab Allah wa sunnatun Nabi. Kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Subhanallah, hari-hari kita berdoa kepada Allah, kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Tetapi sedar atau tidak, rupa-rupanya Nabi sebutkan jalan yang benar yang kamu tidak akan sesekali sesat, itulah dia apabila kamu berpegang dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Subhanallah, dalam firman Allah juga, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Apa maksudnya, tuan-puan?
Apa maksudnya boleh baca tu, tuan-puan? Alhamdulillah. Tak ada sebarang syak, tak ada sebarang keraguan pada Al-Quran yang datangnya daripada Allah Jalla Jalaluh tentang kesempurnaan Al-Quran, ya? Dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sempurna Al-Quran ni, tuan-puan. Dia relevan sepanjang zaman, ya? Sama juga dengan, subhanallah, pernah satu ketika, ya, para sahabat bertanyakan kepada salah seorang isteri Nabi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sahabat bertanya, wahai Aisyah, beritahukan kepada kami bagaimana akhlak Nabi SAW ketika berada di rumah. Yalah, kalau kita lihat Nabi di luar bersama dengan sahabat, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, mulia akhlak budi pekerti Nabi SAW. Tapi sahabat ini ada di kalangan mereka yang betul-betul bagus ke? Betul-betul mulia ke? Maka nak meyakini, dia bertambah, dia tanya dengan Aisyah tentang akhlak Nabi di rumah. Apa jawab Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana khuluquhul Quran. Disebabkan terlalu luasnya, terlalu mulianya, banyaknya kemuliaan, keindahan akhlak Nabi SAW, sehingga disimpulkan oleh Sayyidatuna Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Subhanallah. Sebab itu akhlak Nabi ini relevan sepanjang zaman. Sampailah hujung nyawa seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah akhir zaman. Allahu Rabbi, relevan sepanjang masa. Tak lapuk dek zaman. Rujukan kita, panduan kita. Ya, subhanallah. Berapa ramai orientalis, berapa ramai kaum Quraisy yang cuba meniru, nak memperolokkan ataupun nak menjadikan Al-Quran tiruan. Tetapi subhanallah, Al-Quran dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kini. Tak percaya, tuan-puan, cuba Google search, subhanallah, kita cari Al-Quran yang diselamatkan daripada bala bencana. Masya Allah, tabarakallah. Ingat kejadian peristiwa bencana tsunami di Aceh? Masya Allah, tabarakallah, berapa banyak Al-Quran yang kita lihat masih terpelihara kalam-kalamnya, subhanallah. Ini mukjizat yang agung. Satu kekuasaan, keagungan, kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat ini, subhanallah, kita mengenali besarnya, mulianya, ya, Al-Quran ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, mulianya Al-Quran, subhanallah, kalau kita lihat apabila diturunkan pada sebuah malam, malam itu menjadi sebaik-baik malam, iaitu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Malah lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran bila jatuh pada satu bulan, bulan tersebut menjadi sebaik-baik bulan. Iaitulah bulan Ramadan. Al-Quran bila jatuh pada malaikah yang diamanahkan untuk menurunkan Al-Quran, malaikah itu menjadi sebaik-baik malaikat. Subhanallah, menjadi ketua segala malaikat, iaitulah malaikat Jibril. Al-Quran bila diberikan kepada seorang manusia, seorang Nabi, maka Nabi tersebut menjadi sebaik-baik Nabi. Khatamin Nabiyyin, Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik makhluk. Ya, penghulu segala Nabi, subhanallah. Dan Al-Quran apabila diberikan, jatuh kepada manusia, manusia itu menjadi sebaik-baik, semulia-mulia manusia di kalangan manusia-manusia yang Allah ciptakan. Nabi sebutkan apa dalam sebuah hadis? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu, semulia-mulia di kalangan kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Allah tak sebut, Nabi tak sebutkan orang yang pangkatnya tinggi, darjatnya ada nama, ada harta dan sebagainya. Tetapi yang mulia di sisi kamu, ramai-ramai manusia yang Allah ciptakan ini adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin kita tidak mampu untuk mengajarkan Al-Quran, tetapi setidak-tidaknya usahalah, ya, nekatkan diri kita untuk hadir majlis ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jika ada penganjur-penganjur yang buat tajuk tentang Al-Quran, ya, ada asatizah yang membicarakan tentang tajuk Al-Quran, usaha hadir.
Usaha hadir, tanda kecintaan kita kepada Al-Quran. Walaupun mungkin yang diajarkan itu adalah perkara yang basic, perkara yang kita dah tahu. Tetapi dengan niat, moga-moga kita mati dalam keadaan tengah berusaha belajar Al-Quran. Moga-moga kita mati dalam keadaan sedang belajar Al-Quran. Kerana itulah yang dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang ditempatkan di sisi mulia, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Maka ini jelas tuan-tuan. Dan subhanallah, firman Allah dalam surah yang lain, surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Sebab kerana itu mulianya bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Menjadi hudan linnas. Allah kata apa dalam Al-Quran? Menjadi petunjuk sekalian manusia. Menjadi keterangan-keterangan untuk menunjukkan kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Sebab itu tuan-puan, dia tidak cukup hanya kita sekadar membaca Al-Quran. Mungkin ada orang boleh angkat tangan, Ustazah, Alhamdulillah saya dah 20 kali khatam, 30 kali khatam. Dalam sebulan beberapa kali khatam. Tetapi persoalannya, adakah kita memahami maksud apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Apakah kita memahami apakah isi kandungan Al-Quran? Yang pada saat ketika, bila mana kita rasa datangnya, subhanallah, ujian, rasa macam malas nak baca Al-Quran. Sebab iman kita ini, al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita ini ada turun naiknya. Ya, ada ketika rasa malas, ada ketika rasa rajin, ada ketika rasa berkobar-kobar, ada ketika diuji, rasa malas dan sebagainya. Tetapi subhanallah, ya, apabila kita memahami kelebihan, mengenali Al-Quran, kita usaha memahami apa yang disampaikan dalam Al-Quran, insya-Allah hati kita ini dalam sehari kalau tak baca Al-Quran akan rasa kosong, rasa sepi, rasa sunyi, rasa serba tak kena, subhanallah. Tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Persoalannya, apa itu Al-Quran? Alhamdulillah. Itu jelas. Persoalan yang kedua. Okey. Macam mana soalan yang pertama, pas ke? Betul-betul faham ke? Betul-betul kenal Al-Quran? Alhamdulillah. Soalan yang kedua. Jeng. Di manakah Al-Quran diturunkan? Subhanallah. Kat mana Al-Quran ini diturunkan ni? 10 markah. Antaranya, subhanallah, Al-Quran ini diturunkan dengan 3 peringkat. Ini sama-sama kita lihat. Muslimat-muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran peringkat pertama daripada Lauh Mahfuz. Tempat yang mulia yang terkumpul di dalamnya segala ketentuan Allah untuk semua makhluknya. Dan daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah pada malam Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Ya, subhanallah, satu tempat yang di langit yang Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui kedudukannya. Dan setelah itulah barulah ya malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi SAW secara berperingkat. Ya, ada ketika yang pertamanya turunnya Al-Quran asbab kerana nak tunjukkan peristiwa. Contohnya pembukaan Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat yang menunjukkan turunnya ayat itu asbab nak memberitahu peristiwa tentang pembukaan kota Makkah. Itu yang pertama. Kedua, turunnya ayat Al-Quran ada ketika untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan kepada Nabi SAW melalui kafir Quraisy. Maka Nabi tak tahu jawapan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, ada ketika turunnya ayatul Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini
Tak ada asbab kerana apa-apa pun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah qadar Allah, yang menetapkan, yang mentakdirkan, ya, subhanallah, turun ayat Al-Quran tersebut kepada umat manusia. Jadi subhanallah, ini yang kita perlu faham. Tempoh penurunannya selama mana Nabi SAW menjadi Rasul. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu kena jelas. Ya, Nabi SAW menjadi Rasul umurnya berapa tuan-tuan? 40 tahun. Subhanallah. Dan setelah itulah barulah turunnya satu persatu secara berperingkat ayat Al-Quran kepada Nabi SAW. Muslimat-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, dalam tempoh 23 tahun turunnya Al-Quran, ya. Dan wahyu yang pertama yang Nabi perolehi dalam surah Al-A'la ayat 1 hingga 5, iaitu surahnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika itu Nabi berada di Gua Hira. Malaikat turun, malaikat kata, Iqra', bacalah. Nabi kata, aku tidak bisa baca. Ma ana huwa biqari'. La, subhanallah. Malaikat menyebutkan lagi, Iqra', bacalah. Aku tidak bisa baca, kata Nabi SAW. Lalu malaikat memeluknya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Masya Allah, tabarakallah. Di subhanallah, menggigil Nabi menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak gambarkan betapa beratnya amanah yang dipikulkan oleh Nabi SAW. Ya. Sahabat pun merakamkan, bila mana Nabi ini terima wahyu daripada Allah, wajah Nabi, diri Nabi akan merasa bukan happy-happy tuan-tuan. Oh alhamdulillah ada wahyu, akulah orang yang diterima. Bukan tuan-tuan. Betapa beratnya Nabi nak memikul wahyu amanah untuk disampaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Bukan sesuatu yang mudah. Ya, pengorbanan Nabi SAW untuk menegakkan agama Islam yang sehingga ke hari ini alhamdulillah kita dapat menghirup nafas segar, udara yang segar. Ya, kita dapat beribadah dalam keadaan lena. Ya, tidur di bantal yang empuk, alhamdulillah. Kita dapat beribadah dalam aircon yang serba indah, serba mewah, serba sejuknya. Ditambah dengan karpet yang tebal, alhamdulillah. Subhanallah. Ya, atas pengorbanan Nabi SAW untuk menegakkan agama Islam sehingga ke hari ini. Muslimat-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, soalan yang ketiga. Siapa yang membukukan Al-Quran? Sejauh mana kita ini akrab Al-Quran? Subhanallah, tuan-puan, tahu tak sebenarnya ketika zaman Nabi SAW, Al-Quran ni belum lagi dibukukan macam ni. Tahu ke tak ni? Subhanallah, belum lagi tuan-puan dibukukan ataupun dimushafkan dalam keadaan sebegini. Waktu ketika zaman Nabi SAW, Al-Quran berada di ingatan Nabi SAW, dihafaz oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, maka subhanallah, berlaku pada suatu ketika setelah kewafatan Nabi SAW, pada zaman khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berlaku satu peperangan yang dinamakan sebagai Yamamah. Peperangan untuk menentang orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat. Ya, orang-orang yang untuk menentang Nabi palsu pada ketika itu, tuan-puan. Maka subhanallah, peperangan itu telah mengakibatkan ramai para penghafaz Al-Quran syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan dalam 70 orang para penghafaz Al-Quran syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul kerisauan, ya, oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Umar mengadu dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, subhanallah, ramai yang syahid dalam peperangan Yamamah ini. Apa kata kalau kita mengumpulkan Al-Quran dalam satu risalah, satu naskah. Ya, subhanallah. Waktu tu berlakulah
Berbezaan pendapat. Abu Bakar menolak pada awalnya, kata Nabi SAW tak buat waktu Nabi SAW tak buat benda ni. Nabi SAW tak amalkan benda perkara tersebut. Maka akhirnya perbincangan demi perbincangan, akhirnya Abu Bakar bersetuju dan Abu Bakar melantik salah seorang sahabat yang sangat pakar dalam bidang Al-Quran, iaitulah sahabat yang bernama Zaid bin Thabit, yang sangat pakar dalam bidang Al-Quran. Dipanggilnya, dikumpulkan Al-Quran daripada pelepah tamar, yang ditulis di pelepah tamar, ditulis di kulit haiwan. Adapun di hafalan para sahabat dipanggil ketika itu. Dan prasyaratnya wajib kena ada dihantar 2 orang saksi untuk dijadikan pengumpulan Al-Quran. Alhamdulillah. Maka subhanallah, ketika itulah terjadinya satu mushaf yang dikumpulkan Al-Quran tersebut. Maka Al-Quran itu menjadi penyimpanan. Yang pertamanya disimpan oleh siapa? Disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya berlaku pada zaman yang khalifah yang ketiga, zaman Uthman bin Affan. Waktu ketika ini berlakulah, kita kata, pembesaran umat Islam pada ketika itu. Jadi bila mana berlaku pembesaran, berjumpa dengan kaum-kaum orang-orang Islam daripada Syam, daripada Iran, daripada Iraq, berlaku loghat yang terhasil. Macam-macam loghat ada. Macam kita lah, orang Melayu ni ada macam-macam loghat, kan? Alhamdulillah. Sama juga Arab, ada macam-macam loghat. Jadi waktu ketika itu Al-Quran tu belum ada baris lagi. Masya Allah, tabarakallah. Belum ada baris lagi. Jadi macam-macam loghat lah mereka ini bacakan Al-Quran tersebut. Maka subhanallah, Huzaifah menyatakan kepada Uthman ini tentang perihal tersebut. Maka alhamdulillah, pada zaman Uthman berlakulah satu mushaf yang ada satu loghat saja daripada 7 loghat Arab yang membaca Al-Quran tersebut. Itulah namanya loghat Resam Uthman yang kita baca sekarang ini, alhamdulillah. Itu kena jelas. Itu penting tuan-puan. Bukan kita kata Resam Uthman ni datang dari mana ni, tak tahu kan. Oh, rupa-rupanya begitu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, sangat luas, sangat banyak, sungguh besar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terakalah, carilah, galilah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kan, subhanallah. Muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, persoalan yang keempat. Ini mungkin senanglah sikit, kan? Daripada tadi soalan susah je Ustazah. Bagilah yang senang sikit kan. Ni soalan bonus lah. Berapa juzuk, berapa surah dalam Al-Quran? Apa yang 30? 30 juzuk, surah 114 surah. Alhamdulillah. Saya kira ahli-ahli Quran yang, subhanallah, sahabat-sahabat yang baca Al-Quran, kita kata peserta-peserta yang mengaji Al-Quran, alhamdulillah boleh jawab persoalan ini, subhanallah. Namun, apakah nama-nama surah di dalam Al-Quran? Adakah kita familiar dengan nama-nama surah di dalam Al-Quran? Ya, subhanallah. Dan adakah kita mengetahui ganjaran-ganjaran apabila kita membacakan surah-surah tertentu di dalam Al-Quran, yang supaya menjadikan amalan dalam kehidupan seharian kita? Subhanallah, antaranya suratul Mulk. Surah Al-Mulk yang bila mana kita membacakannya, subhanallah, terselamat daripada azab kubur. Malaikat akan menolong kita. Al-Quran akan menolong kita daripada diseksa oleh para malaikat. Munkar dan Nakir apabila ditanyakan tentang soalan-soalan. Subhanallah, Al-Quran ini menjadi syafaat yang akan menolong kita apabila kita berada di kubur kelak. Surah apa lagi tuan-puan? Suratul Kahfi. Nabi sebutkan, bacalah Suratul Kahfi. Sama ada 10 ayat awal, ataupun 10 ayat akhir, ataupun 10 ayat awal dan 10 ayat akhir, ataupun keseluruhan Suratul Kahfi. Nescaya surah ini akan menyelamatkan kamu dari fitnah yang terbesar, iaitulah fitnah Masih Ad-Dajjal. Subhanallah, kita ni dah berada di fasa akhir apa ni tuan-puan? Dah fasa akhir zaman dah tuan-puan. Apa lagi yang kita nak kejarkan? Apa lagi yang, subhanallah, peringatan demi peringatan, bencana demi bencana, isu demi isu yang telah hadir, yang telah datangkan kepada kita. Tetapi kenapa masih lagi hati ini tidak lunak untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala? Masih lagi tidak lunak
untuk membaca Al-Quran. Masih lagi tidak lembut untuk mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Subhanallah. Tuan-puan, rata-rata saya pergi beberapa sekolah-sekolah untuk berceramah, tuan-puan. Bila ditanyakan kepada mereka anak-anak ini, bagaimana dengan solat mereka? Siapa yang tidak cukup solat 5 fardu? Subhanallah. Rata-rata, tuan-puan, hampir 80%, 90%. Subhanallah, tidak menunaikan solat fardu. Allahu Akbar. Ini bukan perkara yang remeh. Ini tugas kita, tugas besar kita, tuan-puan. Untuk meneruskan risalah Nabi SAW. Menyampaikan kebenaran apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan ini tanggungjawab bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebab itu tidak cukup, tuan-puan. Tidak cukup sekadar membaca Al-Quran. Perlu diselami, perlu tadabbur, perlu belajar, perlu memahami, perlu menghayati. Subhanallah, barulah kita akan menemui mutiara-mutiara kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Lainlah kalau kita ni boleh faham bahasa Arab ataupun boleh cakap bahasa Arab. Kan ada yang boleh cakap bahasa Arab kat sini? Kecik Kelantan boleh lah kan? Subhanallah. Sebab Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka perlulah kita hadir usaha, tekad untuk belajar Al-Quran. Carilah kelas-kelas tadabbur, ya? Kelas-kelas tafsir Al-Quran. Belajarlah, tuan-puan. Kerana apa, tuan-puan? Kita sama sekali tidak akan pernah kecewa dengan Al-Quran. Percayalah, yakinlah. Al-Quran tidak akan mengecewakan kita dalam kehidupan kita. Hari-hari kita berdoa untuk diberikan petunjuk, diberikan kejayaan, diberikan jalan yang benar. Ya, subhanallah, tuan-puan, Allah rakamkan. Kita mencari kerja ataupun pekerjaan. Ya, dengan pekerjaan itu untuk kita sara ahli keluarga kita, sara isteri kita, anak kita, ataupun kita membantu suami kita. Dalam masa yang sama dengan pekerjaan yang kita perolehi, kita mengharapkan kita memperoleh kejayaan dalam kehidupan, betul? Subhanallah, bacalah Al-Quran. Allah rakamkan, qad aflahal mu'minun. Allah kata, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Siapa orang beriman? Saya. Kena yakin. Tak mengaku orang beriman, insya-Allah. Orang-orang yang mengakui bahawa Allah Tuhan yang satu, Nabi Muhammad pesuruh Allah Subhanahu wa taala, mengimani arkanul iman. Ya, rukun-rukun iman tersebut, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah dah rakamkan tips kejayaan. Beroleh kejayaanlah bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah dah sebutkan. Allah kata berjayalah. Ini janji Allah, tuan-puan. Jaminan Allah. Janji siapa lagi yang kita nak pegang kalau bukan janji Allah dan janji Nabi SAW. Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan dirinya daripada perkataan, daripada perbuatan yang lara, yang sia-sia. Allah janjikan berjayalah kamu. Apa antara perbuatan yang lara, sia-sia ni? Ghibah antaranya. Ghibah apa dia? Membawang. Mengumpat. Orang kita ni pergi merewang, sibuk membawang, nak cari salah orang. Ada je tak kena kan? Ya, subhanallah. Apa lagi? Namimah, adu domba. Tengok si Timah tu. Tengok si Leha tu. Mu tahu tak Leha tu? Ya Allah. Subhanallah. Kita ni cita-cita nak jadi orang berjaya. Kita pergilah macam-macam kursus, macam-macam seminar, macam-macam teknik marketing nak jadi orang berjaya. Tapi subhanallah, Allah dah janjikan, Allah dah rakamkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang berjaya, orang yang pertama khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang jauhkan dirinya daripada perkataan, perbuatan yang sia-sia.
alladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang membersihkan hartanya, iaitu dengan membayar zakat, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak. Subhanallah, Nabi sebutkan apa tuan-puan dalam sebuah hadis yang sahih? Takkan berkurang harta bagi orang-orang yang sedekah. Bila kita baca hadis ni, terpujuk tak? Takkan berkurang. Nabi janjikan, kamu jangan risau makcik, kamu jangan risau kak, kamu jangan risau. Takkan berkurang hartamu bersedekah. Kita ni takut apa? Takut miskin kan? Takut apa-apa, takut miskin. Tapi formula yang disebutkan oleh Nabi SAW, takkan miskin bagi orang-orang yang bersedekah. Subhanallah. Subhanallah. Pujukan buat kita. Sebab itu orang-orang yang membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, hatinya lebih lapang dan tenang menghadapi liku-liku kehidupan. Subhanallah, dalam kehidupan ini, kita takkan pernah lari daripada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju? Selagi hayat dikandung badan, sentiasa ada ujian, mihnah dan tribulasi yang kita hadapi dalam kehidupan. Sehinggalah hujung nyawa kita. Dan itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan dalam sebuah surah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata, adakah kamu menyangka, kamu mengira kamu ini telah beriman sedangkan kamu belum diuji? Maka subhanallah, bila kita baca, dengan ujian tanda peningkatan iman. Belum dikira beriman selagi mana kamu ini belum diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ambillah ibrah daripada kisah nabawiyah para salafus salih. Mereka ini antara orang-orang yang paling hebat ujiannya, subhanallah. Dan subhanallah, Allah dah sebutkan dalam Al-Quran. Bila mana kadang-kadang dalam kehidupan kita ni kan, kita ada satu fasa kita merasakan, ya Allah, kenapa aku diuji, kenapa bukan jiran aku, kenapa bukan adik-beradik aku, kenapa bukan saudara mara aku, kenapa bukan orang lain, kenapa aku, ya Allah. Subhanallah. Tuan-puan, baca Al-Quran, Allah beri jawapan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah kata, sungguh aku akan uji kamu. Oh, maknanya ujian yang maknanya bila kita baca kan, subhanallah, oh memang Allah akan uji aku. Aku akan uji kamu dengan kekurangan al-khawf, dengan ketakutan, wal-ju' dengan kelaparan, wa naqsim wal anfusi minas thamarat, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta. Dan subhanallah, Allah tidak tinggalkan begitu tuan-puan. Allah pujuk kita. Allah kata cantik, Allah sambung dalam ayat itu, wa basyiris sabirin. Berilah khabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah pujuk kita tuan-puan. Tenang tak? Tenang. Allah pujuk kita, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah ada bersama kamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, Allah jawab apa? Fa inni qarib. Sesungguhnya aku Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah, aku mengabulkan doa, permintaan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Subhanallah, amin ya mujib. Ya, lapang kita kalau kita betul-betul memahami apa isi kandungan Al-Quran. Hati kita lebih lapang dalam nak menerima ujian-ujian yang Allah hantarkan kepada kita. Subhanallah.
Ya, subhanallah, Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu. Allah panggil kita, Allah seru kita, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita tuan-puan. Kasihnya, sayangnya Allah kepada kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ustazah, saya dah banyak kali sabar Ustazah. Dah tak tahan sabar dah ni Ustazah. Tapi Allah kata dalam Al-Quran, Innallaha ma'a. Sesungguhnya Allah bersama. Allah tak janjikan kamu sabar waktu tu lah dapat nikmat. Tak. Tapi Allah janjikan apa? Allah akan bersama kamu sepanjang kamu melalui tempoh-tempoh kamu sabar. Bersama tuan-puan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah tuan-puan, dalam kita nak menghadapi ujian ataupun apa sajalah ya, yang permasalahan berlaku dalam kehidupan kita ini, bacalah Al-Quran. Di sana pasti dan pasti terjawab beribu persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita. Kenapa aku diciptakan ya Allah? Tuan-puan, saya pernah pergi satu tempat ceramah, subhanallah. Ada seorang ni dia mengalami masalah depression tuan-puan. Anxiety tuan-puan. Jadi subhanallah, orang-orang yang diuji begini tuan-puan, mereka dah tak ada harapan, putus harapan nak hidup. Sehingga kan mereka bertanya, kenapa aku dihidupkan? Apa tujuan Allah hidupkan aku di atas muka bumi ini? Aku lebih layak mati, aku dah tak tahan hidup, subhanallah. Puan, macam mana kita nak pujuk orang macam ni tuan-puan? Boleh ke dengan kita kata sabarlah, ini balasan kau lah, ni banyak dosa. Tambah api. Tambah api, Masya Allah. Tambah api tu memang tugas kita lah tu. Memang kerja kita lah tu. Subhanallah. Allah jawab dalam Al-Quran. Allah kata apa? Allah kata apa? Apa tujuan kehidupan kita ni tuan-puan? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang macam mana? Ibadah solat je ke Ustazah? Pagi petang siang malam takkan nak solat je, nak bayar nafkah anak, ada tugas, ada hakiki, ada amanah, ada tanggungjawab nak lakukan dan sebagainya. Tuan-puan, apa saja perbuatan, percakapan, niat apabila diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-puan, inilah ya, subhanallah, kelebihan, kemuliaan Al-Quran dalam kehidupan kita. Baik, subhanallah. Antara surah-surah yang bila mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan seseorang itu dalam nama surah, maka ketahuilah Allah memuliakan orang tersebut. Antaranya apa? Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim ni terkenal menjadi seorang yang sering menasihati tentang kehidupan rumah tangga, tentang anak-anak, subhanallah. Maka Allah letakkan dalam satu surah Luqman. Siapa lagi? Maryam bintu Imran. Seorang wanita yang melahirkan seorang anak, iaitu anak itu Nabi Isa, tanpa seorang suami. Dan merupakan salah seorang yang Nabi sebutkan sebagai wanita pemuka syurga Allah Subhanahu wa taala, presiden wanita syurga. Maryam bintu Imran, ranking dia yang pertama dalam presiden wanita syurga. Ada 4 tuan-puan. Siapa dia? Siapa ingat? Antaranya Maryam bintu Imran. Yang kedua siapa dia? Siti Khadijah bintu Khuwailid. Siapa Siti Khadijah? Isteri pertama Nabi SAW. Subhanallah, baca kisah-kisah tokoh Sri Kandi wanita syurga ni tuan-puan. Sedikit sebanyak dapat kekuatan. Ada orang cakap, Ustazah, Nabi SAW orang lelaki. Boleh tak Ustazah kongsikan tokoh-tokoh Sri Kandi yang wanita, yang diuji Allah,
yang dijanjikan syurga supaya menjadi penguat kepada kita sebagai wanita. Sebab tu kena tadabbur tuan-tuan. Antaranya Khadijah, subhanallah. Yang ketiga siapa dia lagi? Subhanallah tuan-tuan. Asiyah bintu Muzahim. Asiyah ini isteri kepada Fir'aun laknatullah, manusia yang paling jahat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mendapat ataupun dikurniakan suami yang Allahu Akbar, ya, Fir'aun laknatullah ini. Jadi apa alasan kita untuk tidak mentaati suami kita? Kadang-kadang dah geram sangat, ustazah, suami saya memang jahat ustazah. Kalah Fir'aun ustazah. Dah geram sangat tu kan. Masya Allah, dia tak ingat dah tu. Allahu Rabbi, subhanallah. Ya. Muslimat, seorang lagi siapa tuan-puan? Ya? Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, isteri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Isteri seorang pejuang, ya. Ali ni menantu Nabi, sahabat Nabi, subhanallah. Jadi tuan-puan, ya, bila kita melihat, kita memahami, ya, nama-nama surah, mendalami isi kandungan Al-Quran, maka kita merasakan, subhanallah, banyaknya figura, tokoh-tokoh yang boleh kita jadikan sebagai kekuatan, sebagai sandaran, sebagai pedoman dalam kita nak menghadapi liku-liku dalam kehidupan seharian kita. Baik, soalan yang ke-6. Lagi 4 soalan kan, subhanallah. Apa isi kandungan Al-Quran? Tadi serba sedikit, Ustazah dah kongsikan banyaknya. Tuan-puan, subhanallah, antara yang utamanya, ya, Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran tentang penekanan bab akidah dan tauhid. Subhanallah, Allah sebutkan, ya, dalam Al-Quran ini Allah kata, mengimanilah kamu terhadap Al-Quran, kitabullah, terhadap perkara-perkara ghaib. Apa antara perkara-perkara yang ghaib? Tentang syurga, tentang neraka. Kita tak nampak betul? Kita dah pernah pergi? Yang dah pernah pergi neraka ke syurga tu? Tu kena tanya juga tu kan, Masya Allah. Kita tak nampak, ianya ghaib. Allah kata percayalah, imanilah kamu dengan perkara-perkara ghaib. Dinyatakan dalam Al-Quran supaya kita ini berada dalam golongan orang yang mengetahui bahawa kehidupan ini bukanlah tempat abadi yang kekal, tetapi ianya hanyalah sebuah persinggahan yang sementara. Tuan-puan, Nabi kata zuhudlah dunia, nescaya kamu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa makna zuhud dunia? Menanggalkan hubbud dunia, kecintaan dunia dalam hati kita. Ya. Menanggalkan segala hubbud dunia ni, bila mana kita menanggalkan bukan pangkat, bukan darjat, bukan kemasyhuran yang kita mahukan, tetapi ketahuilah bahawa dunia ini wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Allah rakamkan sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat senda gurau. Maknanya sementara, seolah-olah kamu macam bergurau saja. Ketahuilah perkampungan akhirat itu adalah tempat yang terbaik dan abadi, subhanallah. Jadi dalam mendepani dalam kehidupan yang kita rasa, ya Allah, sabar ya Allah, sabar, ya. Subhanallah, dunia ni sekejap je saja. Nak dibandingkan dengan alam selepas dunia, daripada alam roh kepada alam dunia, kita dilahirkan, selepas alam dunia alam barzah, selepas alam barzah alam mahsyar. Subhanallah, alam mahsyar ni tuan-puan digambarkan paling sekejap 50,000 tahun kita menunggu di alam mahsyar. Lama tak? Dunia ni pun kita rasa, ya Allah, lamanya aku hidup ni, bilalah nak pergi kan. Macam-macam dah kita lalui. Tapi hakikatnya kita baru melalui pasal 60 tahun, 50 tahun misalnya, 20 tahun, 30 tahun. Tapi betapa perik dan jeritnya. Sebab itulah bagi orang-orang yang beriman, dunia ini mereka merasakan sebagai penjara. Tetapi bagi orang-orang yang cintakan dunia, mereka merasakan dunia ini adalah seolah-olah syurga bagi mereka. Ambillah pengajaran daripada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Palestin, yang apabila diuji Allah Subhanahu wa taala,
Mereka mempertahankan keimanan mereka. Bagaimana tuan-puan? Bayangkan mereka bagaimana nak redha ni. Redha dengan permergian orang yang tersayang. Redha dengan kehilangan, ya Allah subhanallah, segalanya. Tak ada apa yang tinggal tuan-puan. Tak ada apa. Harta, nak kata harta pun berkecai. Nak kata duk simpan harta bawah tanah ataupun duk letakkan bawah bantal misalnya duit. Tak ada. Tak ada tuan-puan. Apa yang tinggal bekalan untuk nak meredakan mereka, nak menenangkan hati mereka? Hanya iman dan taqwa tuan-puan. Bekalan iman dan taqwa yang akan membawa kita, subhanallah. Sebab itu Ustazah tertarik dengan salah seorang sahabat Nabi SAW, juga merupakan menantu Nabi, Sayyidina Ali, menyebutkan tentang taqwa ini. Yang pertama, Sayyidina Ali kata apa? Al-khawf minallah. Takut kepada Allah. Al-khawf ilallah. Takut kepada Allah. Takut yang mendatangkan hubbullah, kecintaan kepada Allah. Takut yang mendatangkan rasa kehati-hatian, kewaspadaan. Takut untuk nak melakukan keingkaran, kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takut tak sempat taubat. Takut kalau kita melakukan maksiat dan sebagainya. Yang kedua, kata Ali, taqwa ini bermakna wal amalu bitanzil. Beramal dengan segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Beramal segala-galanya. Yang ketiga, al-ista'dadu minar rahil, iaitu melakukan persiapan untuk menemui hari akhirat. Tu orang-orang tanya, orang-orang yang takwa. Dia melakukan bekalan. Dia merasakan kehausan dalam nak melakukan, kehausan dalam nak merebut pahala ni. Dia kena ada rasa macam kedekut pahala tuan-tuan dalam hidup ni. Rasa nak top up lagi. Rasa tak cukup pahala ni. Bahaya bagi orang yang merasa cukup pahala ni. Mungkin dah lah ni kot, mungkin syurga lah ni, okey lah ni. Bahaya tuan-puan yang merasakan, itulah antara sifat-sifat takabur, sifat ujub, sifat sum'ah, sifat ar-riya. Merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Merasakan diri ini dah sempurna. Sebab itu Allah didik kita, Nabi didik kita. Kita tak tahu amalan kita ni diterima ataupun tidak. Supaya apa? Kita rasa nak buat lagi, nak beramal lagi. Bayangkan kalau Allah kata memang diterima amalan tu. Kamu buat macam ni memang terima. Tapi tak ada hadis ataupun ayat menyatakan penerimaan sahih kalau kita melakukan tersebut. Semuanya Allah wa'alam. Bagaimana penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Ganjarannya, ya, berapa kali ganda dan sebagainya. Itu semua rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kita ini sentiasa berebut, sentiasa merasa kehausan, dahaga untuk nak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, taqwa ini bermakna al-qana'ah bil qalil. Ar-ridha bil qalil. Redha, bersyukur walaupun sedikit atas segala apa yang Allah kurniakan kepada kita. Subhanallah. Ada sifat qana'ah dalam diri. Merasa cukup. Merasa syukur atas segala apa yang Allah kurniakan kepada kita. Tuan-puan, nak datangkan rasa syukur, Nabi ajarkan, lihatlah orang yang lebih rendah kedudukan daripada kamu. Nescaya pasti kamu akan rasa bersyukur. Kalau kita ni pakai kereta, kita lihat kepada orang yang hanya memakai motosikal. Kalau kita pakai motosikal, kita lihatlah kepada orang yang naik basikal. Kalau kita naik basikal, kita lihatlah kepada orang yang berjalan kaki. Kalau kita berjalan kaki, kita lihatlah kepada orang yang tak ada kaki, tuan-puan. Allahu Akbar. Kalau kita tak ada, orang tu tak ada kaki, kita lihatlah kepada siapa? Lihatlah kepada ujian-ujian yang lain. Mungkin Allah uji dengan pekaknya, dengan butanya. Dan kalau tak ada segala-galanya, hati pun dah tak ada, matilah dia. Matilah maknanya, subhanallah. Ya, subhanallah. Baik, ibadah. Tentang penekanan beribadah, tentang akhlak. Betapa banyak ayat Al-Quran yang Allah puji Nabi SAW. Kita sombongnya tidak mahu berselawat ke atas Nabi SAW. Lazimi zikrullah, tuan-puan. Ya, basahkan lidah kita dengan zikrullah. Sampaikan tak ada masa untuk kita nak bercakap tentang orang lain. Sebab bila mana kita meletakkan taklifat dalam diri kita, dalam sehari nak 1000 selawat, nak istighfar 1000 kali,
Maka kalau tak cukup dalam sehari tu, kita pun tak ada rasa nak. Contohlah dalam depan kita ni orang tengah mengumpat ni. Kita duduk tengah berzikir. Tengok kat tasbih kita tu macam belum cukup 1000 lagi. Jadi dia menjadi benteng, menghalang kita daripada nak melakukan perkara yang mungkar ataupun maksiat. Ya. Tapi kadang-kadang ada setengah orang tu dia pasang telinga je lah kan. Tu tak tahan kan. Tak dapat nak join dia pasang telinga kan. Ada juga ya, subhanallah. Ya. Tentang hukum hakam, apa yang halal, apa yang haram, tentang bab munakahat, tentang bab keadilan, nafkah dan sebagainya. Segalanya ada terkandung dalam Al-Quran. Ya, menjadi rujukan, pedoman dalam kehidupan kita. Tentang sirah-sirah umat-umat yang terdahulu, supaya kamu jadikan pengajaran. Ambil iktibar, supaya jangan ulangi. Tentang sikap-sikap orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan. Yang bila mana kadang-kadang ikut logik akal kita, kita merasakan ya Allah kejamnya Yahudi ni kan. Masya Allah sanggup tegarnya mereka. Kita rasa tega mereka ni. Memang tega kalau kita baca Al-Quran Allah dah nyatakan sikap mereka. Oh Masya Allah, Allah dah rakam dulu dah. Allah dah rakam dulu dah tentang mereka, sikap mereka ini bermuka-muka, munafik, kejam, suka menipu. Allahu Rabbi subhanallah. Orang yang tidak bersyukur, ya, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Jadi itulah kebenaran apabila kita membaca Al-Quran. Tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit, bumi, malam, kejadian malam dan siang, gunung ganang, sungai, laut yang terbelah dua dan sebagainya. Allahu Rabbi, segalanya Allah rakamkan dalam Al-Quran. Penciptaan kita, manusia daripada alaqah, daripada mudghah, subhanallah. Allah rakamkan segalanya dalam Al-Quran. Itulah dia rujukan, panduan. Analoginya mudah. Saya nak bagi tuan-puan faham. Kat rumah kita ada mesin basuh? Tak ada? Kan cuci tangan ni? Masya Allah. Muslimat Masjid Makmuriyah ni legendary. Masya Allah. Sebab diam je kan? Ada mesin basuh. Ada apa lagi? Dryer? Mungkin ada, mungkin tak ada kan? Television. Apa lagi? Kipas. Segala mesin-mesin yang ada di rumah kita tu, bila kita beli kan tuan-puan, masa awal-awal dulu kita beli nah, bila kita unboxing, selain daripada item yang kita beli tu, ada apa lagi selain daripada tu? Buku manual. Siapa yang menciptakan buku manual tersebut? Pencipta yang menciptakan mesin tersebut. Sebab pencipta yang menciptakan mesin tu dia tahu apa kelebihan mesin tu, apa kekurangan dia, apa limitasi dia, apa yang boleh, apa yang tak boleh, macam mana cara pakai, macam mana cara guna, sampai bila tempoh masa dia, sampai bila waranti dia. Dia tahu, sebab tu dia ciptakan buku manual. Persoalannya, siapa yang ciptakan kita? Allah Jalla Jalal. Takkan Allah tak tahu apa yang kita perlukan? Takkan Allah tak tahu apa yang terkandung dalam isi hati kita ni? Allah yang ciptakan segala-galanya. Segala-galanya. Maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah Maha tahu. Allah ya alim. Allah ya khabir. Allah ya hakim. Allah ya khaliq. Allah yang menciptakan. Allah yang Maha bijaksana. Allah tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Rasa kosong, rasa sunyi. Rasa apa lagi? Rasa sepi. Rasa dah tak ada makna kehidupan ini. Makan pun dah tak kenyang. Mandi tak basah. Segala-galanya dah tak ada rasa apa tuan-puan. Maka ketahuilah itu merupakan turning point yang terbaik untuk kita kembali kepada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi SAW. Subhanallah. Bacalah Al-Quran. Subhanallah ya. Ustazah sentuh sedikit subhanallah. Dapat berapa kita ni? Ikutkan dah exit kan. Ustazah percepatkan soalan ke-7. Apakah kelebihan baca Al-Quran? Al-Quran sumber petunjuk umat manusia. Al-Quran memberikan syafaat di hari kiamat. Ya, akan tolong kita. Al-Quran hidupkan jiwa. Didik rohani dan minda manusia. Tuan-puan, kalau kita sakit gaut, sakit kencing manis, darah tinggi, kita luka, patah tangan, patah lutut, patah apa segala patah, kita kena jumpa siapa? Jumpa doktor yang sebaiknya. Sakit gigi, jumpa dentist. Jumpa doktor. Tapi kalau ni, sakit rohani ni,
Sakit rohani ni. Penyembuhnya adalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dapat merawat jiwa dan minda kita daripada kekosongan. Menjawab segala persoalan demi persoalan yang membelenggu dalam minda dan fikiran kita. Subhanallah. Subhanallah, Allah angkat martabat golongan yang membaca Al-Quran. Ya, yang saya kongsikan tadi, kedudukan bagi orang-orang yang diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, penghulu segala nabi, iaitu Nabi SAW. Membaca satu huruf diganjari dengan 10 kebaikan. Ini hadis sahih Nabi SAW sebutkan. Dan 2 pahala bagi yang berusaha membaca walaupun tak lancar. Bagi orang yang merangkak-rangkak, Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, bagi orang-orang yang membaca dengan lancar akan ditempatkan bersama dengan para malaikat di syurga kelak. Tapi bagi orang yang membaca merangkak-rangkak tidak lancar akan diberikan 2 pahala. Yang pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala berusaha untuk membaca Al-Quran. Tapi kita jangan rasa selesa berada dalam golongan yang kedua ni walaupun ada 2 pahala. Sebab yang kita nak kejar adalah berada dalam kedudukan orang yang berada bersama dengan para malaikat di syurga kelak. Subhanallah. Ya, subhanallah. Peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dalam Al-Quran banyak doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, tuan-puan, yang mengajarkan kita untuk dikekalkan dalam nikmat hidayah ini juga Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan dalam Al-Quran doa untuk dikekalkan dalam nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Allah, ya Tuhan kami. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Sedangkan Allah dah beri hidayah ni. Allah ajarkan kita doa lagi untuk kekal dalam nikmat hidayah. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sesungguhnya engkaulah yang maha memberi kasih sayang rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha wahhab. Allah yang wahhab, Allah yang maha memberi, Allah yang maha memberi. Subhanallah. Ini yang saya sebutkan hadis tadi. Subhanallah. Soalan ke-8, apakah balasan tidak membaca Al-Quran? Kehidupan kita akan menjadi sempit dan susah. Sebab kita tak tahu tips-tips, petunjuk-petunjuk dalam kehidupan. Kita nak tala ke mana, tuan-tuan? Ke mana kita nak bawa legasi rumah tangga kita? Ke mana kita nak bawa diri kita ini, tuan-tuan? Ke mana kita nak membawa kapal berlayar dalam perumahan keluarga ataupun dalam institusi kekeluargaan kita, tuan-tuan, kalau bukan dengan petunjuk, dengan pedoman, dengan rujukan daripada Al-Quran. Subhanallah, antara tanggungjawab yang terpenting, yang terbesar, ya, dalam institusi kekeluargaan ibu dan ayah, hantarlah anak-anak untuk mengaji Al-Quran. Jangan kita berkira-kira untuk menghantar anak kita untuk belajar Al-Quran. Kerana itu merupakan saham akhirat kita apabila kita berada di dalam kubur kelak. Nabi sebutkan 3 amalan yang takkan putus walaupun setelah kita meninggal dunia. Sadaqatul jariyah, sedekah jariyah, mengalir pahala dan berpanjangan. Al-ilmu yuntanfi'un bih, ilmu yang bermanfaat, kita kongsikan kepada orang amalkan, alhamdulillah mengalir sahamnya. Walidun salih, doa anak-anak yang soleh ini yang akan menyelamatkan kita berada di alam barzakh kelak. Ajarkan anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, bayangkan kalau kita yang mengajarkan anak kita huruf alif, bata, huruf-huruf hijaiyah sampai ya tersebut, sehinggalah anak kita membesar, berkahwin, menua, dan subhanallah dia sendiri dah ada anak-anak yang lain, terus membaca Al-Quran. Subhanallah, pahalanya saham mengalir sepanjang kehidupan anak kita itu membaca Al-Quran. Manfaatkanlah, ya, peluang dan ruang yang Allah izinkan. Terpengaruh dengan hawa nafsu secara melampau. Subhanallah, 4 musuh utama orang beriman ni siapa dia? Yang pertama, ad-dunya. Dunia ini dengan kemewahan dunia melalaikan kita, melekakan kita, mengasyikkan kita untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, musuh kita adalah musuh yang nyata, syaitanir rajim. Musuh yang memang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, musuh kita adalah hawa nafsu kita, tuan-tuan. Kita berlawan, mujahadah berlawan dengan hawa nafsu ni. Macam-macam keinginan kita nak beli itu, kita nak beli ini. Kita nak ikut macam orang tu, kita nak ikut macam orang ni. Tapi kita tidak meletakkan diri kita di tempatnya, subhanallah. Kita tidak sedar diri kita di tempatnya. Dan yang terakhir, ya, musuh kita adalah minal jinnati wan nas, musuh-musuh di kalangan jin dan manusia yang bertopengkan syaitan ini, wala'iyadzubillah. Dan kedudukan orang yang tidak membaca Al-Quran zalim dan hina, wala'iyadzubillah. Soalan yang ke-9, persoalannya bila mana kita dah diperdengarkan tentang kelebihan dan balasan dalam kita membaca Al-Quran, berapa kalikah dalam sehari kita membaca Al-Quran? Tanya diri kita, subhanallah. Tuan-puan, jangan sampai lebih daripada 3 hari kita meninggalkan Al-Quran. Kalau tak dapat baca dengan secara kita pegang Al-Quran, kita dengar, pasang di radio, di kaca televisyen ataupun di radio dan sebagainya supaya kita dengar Al-Quran. Kalau tak dapat, kita amalkan doa-doa dalam Al-Quran. Ya, doa-doa syifa, surah-surah 3 dalam kehidupan. Kita baca Al-Ma'thurat pagi dan petang. Baca Ruqyah. Apa lagi? Kita baca sebelum tidur yang Nabi ajarkan sunnahnya baca 3 kul. Subhanallah, jangan sekali kita tinggal Al-Quran. Ya, subhanallah. Ya, kalau tak dapat kita nak baca, dengarkan Al-Quran. Pasang sementara on the way, balik kerja, jam dan sebagainya, pasanglah Al-Quran. Dan soalan yang terakhir, bagaimana kita nak aplikasikan Al-Quran dalam kehidupan? 7M yang Ustazah nak kongsikan. Pertamanya, membaca. Yang kedua, mempelajari. Yang ketiga, sebaiknya kalau ada kudrat dan diizinkan Allah, ajarkan Al-Quran. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Cari masa untuk kita menghafal Al-Quran sekurang-kurangnya, paling tidak 1 ayat sehari, insya-Allah. Yang kelima, memahami Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Baca terjemahannya. Ikuti kelas-kelas tadabbur yang dianjurkan oleh siapa saja. Ya, supaya kita mati dalam keadaan sedang belajar Al-Quran. Yang keenam, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang haram, apa yang halal, apa yang disebutkan sebagai ganjaran, dan jauhkan daripada segala yang diancam sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir, kita letakkan, daulatkan Al-Quran di tempat yang tertinggi. Muliakan Al-Quran. Tuan-puan, kalau sekurang-kurangnya bantulah pusat-pusat tahfiz, madrasah-madrasah yang melahirkan orang-orang yang belajar Al-Quran. Supaya apa, tuan-puan? Kita antara orang yang mendaulatkan Al-Quran, mendaulatkan golongan Al-Quran. Bantulah, tuan-puan. Sumbanglah semampunya. Kalau kita tidak mampu sumbang dari sudut mengajarkan Al-Quran, sumbanglah dari sudut harta, sumbanglah dari sudut wang ringgit. Supaya apa, tuan-puan? Bagi orang-orang yang memuliakan Al-Quran ini, kehidupannya takkan pernah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Al-Quran di sisinya, Al-Quran di hatinya, insya-Allah. Jadi untuk akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk menjadi ahli Al-Quran dan sentiasa memberikan semangat, memberikan motivasi buat kita untuk terus berterusan baca Al-Quran sehinggalah Allah ambil nyawa kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sedang membaca Al-Quran dan sedang belajar Al-Quran. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Banyakkan berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kita minta kepada Allah, bantulah untuk aku mengingatimu. Wa syukrika, bantulah aku untuk mensyukuri ni'matmu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk memperelokkan, memperbaikkan amal ibadah aku kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan, sama ada cepat atau lambat, sama ada yang kami tahu ataupun kami tidak tahu. Wahai Allah, kami mohon perlindungan daripada kejahatan, sama ada cepat atau lambat,
sama ada yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu. Wahai Allah, kami mohon syurga-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan segala perbuatan dan percakapan yang mendekatkan kami dengan syurga-Mu ya Allah. Wahai Allah, kami mohon jauhkan kami daripada neraka ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada segala perbuatan dan perkataan yang menjauhkan kami daripada neraka ya Allah. Yang mendekatkan kami daripada neraka ya Allah. Ya Allah, kami mohon segala apa ketentuan yang telah Engkau tetapkan takdir dalam kehidupan kami ini ya Allah. Semuanya baik-baik belaka ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat menjadikan kita hamba Allah yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dapat menjadikan kita insan, manusia yang lebih bermanfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah Nabi sebutkan yang terbaik yang memberi manfaat kepada manusia-manusia yang lain. Ustazah nak memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan, kekhilafan sepanjang Ustazah berkongsi. Pasti dan pasti yang baik Allah jua. Ustazah nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Makmur ya, Kampung Kayu Ara Damansara atas jemputan dan memberikan ruang dan peluang untuk Ustazah berkongsi. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Juria selaku Ketua Biro Muslimat dan juga sahabat saya Ustazah Farah yang mengizinkan menjemput saya sebagai orang tengah untuk menemukan kita semua pada hari ini insya-Allah. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.